Aktif semua pagi ni. Bagus. Okey, bersemangat. Waalaikumsalam Ubay. Gila. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua pasien tingkatan 1. Yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar? Sihat ke tidak? Cikgu sebut tiba. Kenapa? Baju Melayu saya betul Syura. Biasanya kalau cikgu ada kelas bahasa Melayu bersama MC Plus dengan Prashan pada hari Jumaat, cikgu akan pakai baju Melayu. Ya, sebelum ni pun memang dah jadi trend cikgu akan pakai baju Melayu, dan kebetulan pada hari ini kita bertemu pada hari Jumaat yang mulia, betul? Yang mana kamu akan bersama-sama dengan cikgu selama 1 jam. Bermula dari pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Okey, dah sarapan ke belum semuanya ni? Sudah, Alhamdulillah. Sedah sarapan ke? Panggil boleh, panggil cikgu pun boleh, mana-mana je. Yang penting jangan panggil abang. Risau takut kita nanti ada kesilapan teknikal ke apa kan. Kita bukan adik-beradik. Tiba. Okey. Cikgu belum sarapan lagi, tapi nanti tengah hari baru makan ni lah, akan makan nasi kita brunch. Gabung 2 in 1, 2 dalam 1. Pagi, tengah hari bergabung meletup. Okay guys, kepada yang nak makan, tetaplah makan, teruskan makan ya, sambil mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kepada yang belum makan dan dia nak makan kejap lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun macam dah makan tapi saya nak makan lagi tiada istilah diet dalam hidup saya pun boleh juga, tiada siapa boleh menghalangnya gitu. Okey guys, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan apa ya Fa? Menggunakan latihan ataupun bahan pembelajaran yang baharu. Jadi seharap kamu sudah muat turun, okey, latihan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebelum tu, saya nak tanya, untuk jawapan yang 2 seminar kita sebelum ni, kamu dah dapat ke belum? Sebab ada yang tanya dekat sini, saya tak ada pun dapat. Kamu boleh tengok dekat notes bank notes, lebih kurang lah okey. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh terus ajukan kepada trooper. Boleh tanya sebab saya dah berikan dah print. Okay, nice. Alright. Dan seperti biasa, pada hari ini kamu boleh bertanya apa-apa sahaja berkaitan topik yang akan kita bincangkan, ataupun mungkin terdapat kekeliruan berkaitan bahasa Melayu juga boleh terus tanya. Jangan malu, jangan segan, tapi jangan tanya yang bukan. Risau, takut nanti yang bukan juga jawapannya. Alright, kalau dah bersedia, let's go. Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar santai-santai dan semoga kamu dapat menerima 100% ilmu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Boleh kalau nak cuba jawab boleh ke tidak, seboleh bagi tahu dekat ruang chat itu. Sebenarnya seboleh je baca ya. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan apa? Baiklah, sebelum ini kita dah mencari dan juga bukan mencari kita telah belajar dan juga menguasai tajuk sistem bahasa, betul tak? Yang mana sistem bahasa yang kita buat sebelum ini adalah berbentuk pemahaman subjektif. Kita mencari kesalahan bahasa, betul? Kesalahan bahasa dan juga ada kesalahan ejaan yang kamu boleh dapat akses jawapan dia yang saya dah berikan. Dan pada hari ini kita akan lihat soalan berkaitan sistem bahasa, sistem ataupun topik bahasa, yang mana yang pertama sekali kita nak lihat bentuk soalan dia kalau keluar dalam kertas 1 bahagian A, iaitu soalan objektif. Boleh ke tidak semuanya? Boleh ya. Jadi ini yang akan kita tengok sama-sama. Okey. Nak baca soalan boleh? Boleh, tapi nanti tunggu yang bawah-bawah tu. Yang mana ayat panjang-panjang tu.
Yang atas ni, okey, nombor 1 hingga nombor 15 ni kita akan bincangkan sama-sama. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi, kita akan lihat sama-sama soalan untuk objektif ni saya akan terangkan satu persatu. Kenapa jawapan dia macam tu, kenapa jawapan dia macam ni, kenapa yang tu salah, kenapa yang ni betul, okey? Kalau ada pertanyaan, terus saja tanya. Okey, kita akan tengok sama-sama. Untuk soalan objektif ni, kamu kena pilih jawapan yang paling sesuai. Okey, kita tengok nombor 1. Let's go. Kita mulakan, guys. Okey. Sejak kecil, Kim Wei sememangnya rajin belajar. Ada tempat kosong. Sekarang belajar dalam bidang kejuruteraan di Universiti Malaya. Topik ni ada kita belajar dalam kesalahan bahasa hari itu. Penggunaan kata ganti nama diri. Okey, apa jawapan yang paling tepat? Haris kata jawapan paling tepat ialah A. Betul. Okey, ramai yang jawab A, dia. Kenapa? Sebab merujuk kepada seorang, iaitu Kim Wei. Seorang sahaja. Okey, dan dia ni kata ganti nama diri yang keberapa? Kata ganti nama diri dia ada 3. 1, 2, 3. Untuk dia ni merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga. Orang yang kita ceritakan. Okey, orang yang tak ada depan mata kita tapi kita nak cerita pasal dia. Kalau merujuk kepada seorang, ini jawapan dia. Okey. Seterusnya, soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. Nampak tak gambar tu? Ada seorang nenek sedang buat apa? Kita tengok ayat dia. Okey, nenek sedang air di atas tungku dapur kayu. Okey. Jawapan yang paling tepat ialah di menjerang. Alright. Merenih tu apa? Okey, kejap. Kita tengok menjerang. Kalau menjerang semua orang tahu, kalau biasanya kita sebut masak-masak air tu kan. Masak air kejap. Sebenarnya perkataan yang paling tepat ialah menjerang air. Okey, air kita bagi dia sehingga mendidih. Okey, kita masak air tu. Itu yang kita kata sebagai menjerang. Alright. Kalau memasak ni semua orang tahu kan memasak tu apa. Baiklah, kalau merenih, okey, merenih ni masakan yang dimasak yang ada cecair, dia bukan goreng tau. Makanan, okey, makanan dimasak dalam cecair yang panas. Okey, menggunakan cecair yang panas. Okey, menggunakan ni saya tulis lengkaplah supaya kamu faham. Menggunakan cecair. Cecair tu maksud dia benda tu berkuah, ya. Cecair panas. Contohnya apa sir kalau merenih ni? Contoh merenih ni kalau kita masak sup. Tahu sup? Sup biasa makan panas-panas kan? Betul Afrina. Mi sup, ya Allah sedapnya. Campur tulang-tulang sikit kan? Campur daging, campur ayam. Maggi merenih ke? Ya betul. Kalau Maggi kari, Maggi yang berkuah, ya sup, benda yang berkuah, cecair panas tu. Okey. Kalau menanak, kalau masak nasi, okey, dia untuk nasi. Alright, jelas kat sini? Kalau memasak ni apa-apa benda yang dimasak lah, contohnya macam tumis. Ini semua berkaitan masakan, ya. Jelas kata Ain. Okey, boleh kita teruskan lagi tak Iman? Eloklah Iman ya, hari ni hari Jumaat. Bagus ya, tingkah laku masing-masing bagus. Alhamdulillah sopan je. Okey. Seterusnya nombor 3. Kita tengok dia Auni nombor 3. Pemakaian artis lelaki itu segak. Kalau orang lelaki kita sebut segak ya. Okey. Segak macam siapa? Cikgu tiba. Alright. Ada tempat kosong. Dan bergaya menyebabkan dia menjadi contoh dalam kalangan artis yang lain. Apa yang paling tepat? Segak? Ada yang jawab si Anggun. Okey. Kalau pakaian, pakaian kita katakan sebagai kemas. Okey, pakaian yang kemas. Kalau Anggun ni untuk apa? Anggun ni untuk penampilan wanita. Sekarang ni dia sebut artis lelaki, nampak tak? Okey, orang lelaki ni lelaki. Anggun ni
merujuk kepada penampilan wanita. Contohnya macam rupanya, pakaiannya, okey, penampilan wanita. Risau kalau orang lelaki kamu cakap nampak anggun. Lain macam ya maksud dia. Penampilan wanita. Okey. Kalau menawan ni lebih kurang macam sesuatu yang ada pada wajah dia ataupun rupa dia ataupun diri dia yang boleh memikat orang lain, menarik hati orang lain. Senyumannya menawan, boleh tak? Untuk lelaki boleh. Untuk perempuan pun boleh. Okey. Alright, kalau pakaian mahal tak berapa tepatlah dekat situ ya. Okey. Jelas kat sini? Jelas. Okey, seterusnya. Nombor 4. Kita tengok nombor 4. Nombor 4 berdasarkan gambar di bawah. Nampak tu ada gambar orang tengah potong rumput, betul? Okey, ayat dia apa? Ismail memotong rumput, tempat kosong, mesin pemotong rumput yang baru dibelinya. Jawapan dia C dengan. Okey, yang ini senang sahaja. Sebab apa? Sebab dia menggunakan benda tu. Benda tu ada dengan dia sekali. Jadi kita gunakan kata sendinama dengan. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada ya? Okey. Seterusnya, tadi ada yang cakap sejarah pakai baju Melayu. Dah kelas kita jarang hari Jumaat. Tapi kalau kelas yang kena dengan hari Jumaat, dapatlah berpenampilan baju Melayu ya. Baju Melayu, bersongkok, bersamping tiba. Okey, dia ni kata sehandsome tahu dah. Cuba cakap benda yang saya tak tahu lagi. Tiba. Biasa je, senang nanti. Nak pergi Jumaat boleh terus pergi kan. Kacak-kacak gitu. Okey, kita teruskan lagi Dania. Okey, Dania dan Dia. Alright. Soalan 5 dan 6. Soalan 5 dan 6 ni macam mana? Soalan 5 dan 6 ni dia macam akan ada dia punya twist dia sikit. Dia akan cuba permainkan perasaan kamu. Mainkan perasaan macam mana? Soalan ni dia akan berikan ayat. Lepas tu ada perkataan yang digariskan, perkataan tu mungkin betul. Dia tak cakap perkataan tu wajib betul, tidak. Kamu rasa dia mungkin betul dan mungkin salah. Itu dia ya. Kita tak pasti siapa yang betul, siapa yang salah, entah siapa yang salah. Kita pun tak tahu kan. Okey. Jika terdapat kesalahan itu telah ditanda dengan A, B atau C. Maknanya dekat sini kamu kena cari jawapan yang salah. Okey, faham tak? Maksud dia letak A ya. Dah jadi lagu dah kat situ. Okey, dia letak A, B, C. Kalau A tu salah contohnya penggunaan perkataan dia, okey, kamu terus tandakan jawapan dia. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh. Ada lagging ke? Ada lagging ke? Sebab ada yang cakap kat sini, sir lag. Kalau yang lag tu kamu punya line. Yang lain okey je. Tak ada lag ya. Kena ni balik. Kena tengok balik kamu punya talian internet tu. Okey. Lepas tu, kalau tak ada kesalahan saya rasa semua betul. Saya jarang cari kesalahan orang. Pilih D yang bermakna tiada kesalahan. Faham tak bentuk soalan macam ni? Faham ya? Biasa kalau jawapan kita nak cari yang betul je sir. Ya betul. Tapi untuk soalan macam ni kamu kena cari yang salah. Okey. Kita tengok nombor 5. Cikgu Zuraida meminta anak muridnya mencari maksud berapa frasa berpandukan kamus Dewan. Ada tak apa-apa yang salah? Jawapan yang salah apa dia? Nakib Syafiq kata B salah. Kenapa B salah Hana? Jom kita tengok. Okey, berapa ni kita sekali baca pun kita dah tahu salah kan? Sepatutnya Aisyah kata tukar kepada beberapa. Yang ini kalau berapa sahaja dia merujuk kepada kata kata tanya. Kalau berapa kata tanya yang merujuk kepada bilangan. Okey. Kalau dia nak sebut tentang kata bilangan, okey, kata bilangan ni ada banyak. Dia ada kata bilangan tentu, ada kata bilangan tak tentu. Okey. Dia nak cakap dekat sini budak-budak pula. Murid-murid kena cari beberapa frasa, maksudnya lebih daripada satu lah.
Jadi kita kena sebut apa? Beberapa. Dia jadi kata ganda separa dekat situ. Nampak tak? Kalau dia tanya soalan ni sah. Okey, kalau ada tanda soal dekat ayat tu betul penggunaan berapa. Ya? Siapa beza pelajar dengan murid? Soalan yang bagus Hana. Boleh guna murid ke boleh guna pelajar? Kalau dekat sekolah kita sebut murid. Tak kiralah sekolah rendah ke sekolah menengah. Sepatutnya ya murid. Okey, dekat sekolah menengah pun sebut murid. Pelajar tu dekat mana? Pelajar tu yang contohnya kalau dah masuk ke college ataupun universiti, pengajian yang peringkat lebih tinggi itu pelajar ya. Okey, faham? Tapi kalau saya terguna pelajar dalam karangan boleh tak merujuk kepada sekolah yang belajar dekat sekolah tu? Boleh, tak salah pun. Ya, tapi yang paling tepat dekat sekolah kita sebut murid. Okey. Kita teruskan lagi. Boleh ya. Ada apa-apa nak tanya? Soalan lain? Tak ada. Okey. Kita tengok dah terpadam. Alright. Seterusnya nombor 6. Jumlah kerugian akibat kebakaran yang membabitkan sebuah pusat beli belah di bandar ini kemarin dianggarkan bernilai berjuta-juta ringgit. Ada kesalahan tak dekat ayat ni? Kesalahan dia tak ada. Okey, bagus Asma. Jawapan dia D. Tiada kesalahan. Dia memang soalan dia wajib ada kesalahan ke? Tidak wajib. Dia macam soalan ni, nombor berapa ni? Nombor 6 ni. Kalau tak ada kesalahan, maksudnya tak ada kesalahan. Pilih dia. Okey. Settle yang ini, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Kita tengok soalan 7 hingga 8 boleh. Okey, dianggarkan tu apa? Dianggarkan ni maksud dia di anggaran yang merujuk kepada nilai. Okey, dia macam anggaran, okey tahu anggaran? Anggaran nilai yang tidak pasti. Anggaran nilai. Nilai ataupun angka. Contohnya macam okey, sebeli kereta. Kereta harga dia macam kereta murah lah, contoh Myvi contoh 60,000. Tapi kita tak tahu nilai tetap dia, betul tak? Kita tak tahu nilai tetap dia. Okey, anggarannya ialah 60,000 ringgit Malaysia, contoh macam tu, faham? Dia lebih kurang macam kita guna agak-agak, tahu? Kemungkinan, okey? Yang agak-agak tu. Dia mesti merujuk pada nilai ke ya? Anggaran ni nilai. Nilai yang menerangkan angka, contohnya macam okey, pukul berapa sampai ke kampung? Agak-agak dalam pukul 11 malam. Itu anggaran. Faham tak? Ya. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey. Kita tengok soalan 7 hingga 8. Macam mana pula bentuk soalan 7 hingga 8 ni? Okey. Dalam soalan 7 8 ni, kamu kena pilih ayat yang mana dalam ayat tu dia ada menggunakan perkataan berhuruf condong. Okey, perkataan yang disengitkan dengan betul. Maksudnya kalau perkataan berhuruf condong ya dalam ayat tu betul, maka kamu kena pilih ayat tu. Faham tak? Kalau perkataan yang berhuruf condong tu salah, okey, maknanya ayat tu dia terus jadi salah lah. Tak boleh diterima dalam jawapan kamu. Okey, kita tengok nombor 7. Ada tak sesiapa yang nak cuba ni sorry baru lambat masuk. Kenapa? Yang penting masuk, walaupun lambat tetaplah masuk. Ada yang nak cuba ke? Condong tu macam mana? Condong tu dia sengit. Sengit perkataan dia. Iman nak cuba ke Iman? Kamu tengah berjalan tu nak cuba. Okey, kejap ya. Okey, condong tu apa dia? Perkataan condong tu perkataan yang dia tulis sengit. Dia boleh jadi bergaris, dia boleh jadi sengit juga. Iman nak cuba nombor 7, nombor 8 nanti mungkin syuhada. Okey, tak apa lambat, yang penting masuk. Halo, Iman tak dapat? Dapat. Dapat. Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Dapat diwarisi. Okey Iman, dah sarapan ke belum? Belum. Kenapa? Jangan tanya, saya tak suka makan pagi. Ya Allah, tak suka makan pagi. Habis tu suka makan apa tengah hari? Makan dalam pukul 2.
Ya Allah, lambatnya. Tak lapar ke? Tak tahu, saya rasa tak lapar. Saya tak makan lah. Oh, itulah rahsia kurus ya. Kurus ke? Tak ke? Samalah kita. Iba. Okey, Iman. Cuba baca setiap ayat ni, lepas tu bagi tahu ayat tu betul ke salah. Okey. Pihak berkuasa sentiasa melancarkan operasi mencegah lumba haram. Amboi, sedap dia minum. Tak jemput pun. Jemput minum. Air kotak je. Okey, betul ke salah nombor 1? Sabar, kita baca sampai habis dulu. Motor Okey, janji. Motosikal berkuasa tinggi itu amat mahal harganya. Selain bahasa Melayu, pelajar perlu berkuasa mata pelajaran bahasa Inggeris. Ibu bapa berkuasa besar dalam memastikan kejayaan anak-anak mereka. Nombor 1 betul. Nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Pasti ke? Dia guna amat motor. Tak, yang amat tu tak payah tengok ni Yang berkuasa tu betul lah kan. Dia maksud dia power kan. Saja je tanya macam tu. Okey, nombor 3. Tak betul. Kenapa tak betul? Mana ada berkuasa? Perlu Patutnya menguasai. Dia salah imbuhan dekat situ. Okey, seterusnya nombor 4. Dia mana boleh berkuasa dalam memastikan anak-anak, dia perlu tak dia berkuasa, bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Ya Allah, pandainya. Sejak bila pandai ni? Sejak saja. Okey, bagus Iman. Jadi jawapan dia apa Iman? A. Okey, terima kasih Iman. Jangan makan lambat-lambat yang lapar. Okey. Terima kasih Iman ya. Iman dia gaya memang seorang perempuan yang cuba yang macam mana boleh macam ni? Mana boleh tu? Dia salah lah. Dia kalau kita gaduh dengan perempuan biasa macam tu. Betul tak yang geng-geng lelaki ni mana ada okey. Tapi bagus Iman. Betul ya. Okey. Sekarang kita tengok nombor 3 dan nombor 4 salah. Jadi yang betul ialah A. 1 dan juga 2. Okey. Cara paling cepat kalau kamu nak cari jawapan, contoh kita tengok nombor 1. Pihak berkuasa ni pihak yang diberikan kuasa ya. Yang diberikan amanah untuk menjalankan sesuatu tanggungjawab. Contohnya macam nak saman orang ke ya. Nak buat roadblock tu. Tahu tak roadblock tu apa? Roadblock tu kawalan yang dekat jalan raya tu kan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini nombor 1. Bukan yang game tu lain ya. Buang duit dia. Mahal roadblock tu. Okey. Nombor 1 betul. Jadi kita tengok jawapan yang tak ada 1 apa dia? Jawapan B dan juga D. Kita terus potong siap-siap. Kita cari yang mana betul-betul kita yakin yang tu betul. Jadi kita tengok mana jawapan yang tak ada pilihan ayat yang betul tu, potong siap-siap. Maka tinggallah A dengan C. Kalau yang C tu dia ada jawapan 3, nampak tak? Okey, selain bahasa Melayu, pelajar perlu menguasai. Berkuasa mata pelajaran tak boleh. Ya, salah dari segi dia punya imbuhan. Bila salah imbuhan, maksud pun terus salah. Tak sama. Okey, nombor 8. Siapa yang nak cuba nombor 8? Ada ke nombor 8? Boleh angkat tangan, boleh senyum, boleh cakap dekat ruang chat ni. Selah cuba. Okey. Kita tengok tak ada yang raise hand ya. Takut terlepas pandang. Syuhada. Okey, syuhada. Syuhada. Okey. Halo syuhada. Hai syuhada. Hai. Tak dengar suara. Cuba kuat sikit. Apa khabar syuhada? Khabar baik. Khabar baik. Dari mana syuhada? Terengganu. Terengganu tu dia jauh nah. Pagi-pagi makan sarapan apa syuhada kalau kat Terengganu tu? Nasi minyak. Nasi minyak. Weh sedap. Okey syuhada, cuba baca nombor 8. Baca setiap ayat lepas tu bagi tahu mana betul mana salah. Okey.
Encik Alan membaca surat khabar sementara menunggu isterinya memasak. Buatlah kerja sekolah kamu sementara masih ada waktu. Sebelum ditawarkan sebagai pengurus kewangan, pemuda itu hanyalah pekerja sementara di syarikat tersebut. Rajesh pergi ke rumah rakannya sementara kerana ada hal yang hendak dibincangkan. Nombor 1 betul. Okey. Nombor 2 betul. Nombor 3 tu betul. Okey. Nombor 4 tu salah. Nombor 4 salah. Agak-agaknya kenapa nombor 4 ni salah? Sebab Dia sepatutnya Rajesh pergi ke rumah rakannya sebentar ataupun sekejap. Itu paling tepat. Okey, terima kasih Syuhada. Alright. Jadi jawapan dia Syuhada C, betul tak? C. Okey, terima kasih Syuhada dari Terengganu ya. Terengganu ni biasanya yang sedap apa dia? Nasi dagang kan. Hari-hari makan nasi dagang pun tak jemu. Kalau kat KL ni susah nak jumpa nasi dagang yang sedap ya. Kalau yang biasa orang meniaga tu dia kadang-kadang tak tahulah dia tak pure, bukan asli Terengganu. Alright. Kita tengok dekat sini, jawapan dia ialah C, 1, 2 dan 3. Yang pertama kenapa betul? Sementara menunggu. Sementara dekat sini dia merujuk kepada sambil. Okey, dia buat sesuatu perkara sambil menunggu perkara yang lain ya. Okey. Seterusnya, buatlah kerja sekolah kamu sementara masih ada waktu. Sementara dekat sini merujuk kepada selagi selagi masih ada waktu ya. Dia merujuk kepada waktu. Okey. Seterusnya, nombor 3, sebelum ditawarkan sebagai pengurus kewangan, pemuda itu hanyalah pekerja sementara. Sementara dekat sini bermaksud apa? Bermaksud sambilan. Pekerja yang dia tidak tetap, tapi dia datang, dia kerja sekejap je dekat situ ya. Pekerja sambilan, pekerja sementara. Okey. Seterusnya, nombor 4, Rajesh pergi ke rumah rakannya sementara kerana ada maksud sementara kat sini salah. Sepatutnya penggunaan yang betul ialah sekejap ataupun sebentar ya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Tak ada ya, faham. Okey, bagus Zahra. Kita teruskan lagi dengan nombor 9 dan nombor 10 boleh? Boleh. Okey. Sekarang kita tengok nombor 9 dan nombor 10. Okey, bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan. Dia bagi ayat, lepas tu ayat tu dia mungkin salah. Okey. Dalam ayat tu dia ada perkataan yang digariskan. Perkataan yang digariskan tu mungkin salah. Okey. Jadi kalau salah kamu tak boleh buat apa? Tak boleh pilih. Okey. Mungkin juga betul. Kalau mungkin betul ni macam mana? Okey, sekarang macam ni. Contoh dia bagi perkataan membincangkan tentang perkara-perkara lain. Nampak tak dia gariskan ayat ni? Okey, dia gariskan perkataan ni. Katakanlah kalau perkataan ini salah, kamu kena pilih jawapan dia yang betul, sama ada A ataupun B ataupun C. Okey? Kalau frasa ataupun perkataan yang dia garis ni dah memang betul, tak ada kesalahan apa-apa, kamu pilih jawapan D. Yang D ni dia copy satu persatu. Okey? Sekarang kita tengok nombor 9. Pengetua sekolah akan membincangkan tentang perkara-perkara lain yang berkaitan dengan disiplin murid dalam mesyuarat guru. Okey, membincangkan tentang, betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Ingat lagi tak? Benda ni dah pernah dipelajari, dah belajar ya. Okey. Tak ingat tak apa, jom kita tengok. Baiklah. Kalau dah ada perkataan mem, okey. Kalau dah ada perkataan mem dan juga imbuhan akhiran kan, nampak? Ada kan ya? Okey. Imbuhan akhiran kan ni dia tak boleh bertemu dengan kata sendinama tentang.
Nampak? Okey, boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Boleh ya? Okey. Jadi sepatutnya macam mana? Kita tengok dekat sini. Membincangkan ni, okey, sekali lagi seulang, tak boleh bertemu dengan perkataan tentang. Sepatutnya kalau nak gunakan membincangkan, dia terus bertemu dengan ni, kata nama ni, perkara-perkara. Okey, dia terus bertemu dengan perkara-perkara lain. Kalau saya nak guna ni, sir, soalan ke berapa? Soalan 9. Okey, kalau saya nak guna contoh saya nak guna tentang dalam ayat. Okey, dengar betul-betul ya. Kalau nak guna perkataan tentang, contohnya kita buat mesyuarat. Mesyuarat tu dia tengah bincang pasal apa? Okey. Kalau nak guna perkataan tentang, yang betulnya ialah berbincang. Okey, dengar ya, imbuhan awalan dia berbincang. Lepas tu barulah kita boleh gunakan tentang. Okey, nampak? Barulah kita boleh gunakan tentang. Ini baru betul. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Kita tengok jawapan dia. Apa yang betul dekat sini? Okey. A, berbincang tentang lain-lain perkara. Salah. Kenapa salah? Sebab lain-lain perkara. Tak boleh lain-lain tu kat depan, tak boleh. Okey. Lepas tu B, berbincang tentang perkara-perkara lain. Betul. Okey, berbincang tentang perkara-perkara lain. Kalau C, membincangkan tentang, tak boleh. Kenapa? Sebab tengok, kan dia bertemu dengan tentang. Yang D pun sama. D ni memang terang-terang salah lah. Okey, kan bertemu dengan tentang, tak boleh. Jadi yang paling tepat ialah B, berbincang tentang. Faham tak konsep perkataan berimbuhan bertemu dengan kata sendi nama tentang ni? Kenapa tak boleh kan bertemu dengan tentang? Sebab membincangkan tu dia dah merujuk kepada perkara tersebut. Okey, tentang pun dia merujuk kepada perkara tersebut. Jadi dia ada unsur lewah dekat sini. Tak boleh yang membawa maksud yang sama duduk sebelah-sebelah. Salah di sisi Undang-Undang Bahasa Melayu ya. Okey. Ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya. Okey, kita tengok nombor 10. Okey, nombor 10, muka surat yang keempat ya, nombor 10. Yang ini pun sudah terangkan hari tu masa kita cari kesalahan bahasa. Berbagai cara telah dilakukan oleh pembuat kek untuk melariskan jualan kek mereka. Berbagai ni salah, dia tak boleh satu je macam tu, dia tak boleh single. Okey? Sepatutnya apa dia? Berbagai-bagai. Kita tengok kalau A salah. Kenapa A salah? Sebab dia tulis kat situ berbagai-bagai acara. Acara dia tak ada kaitan. Okey, kalau C pun salah. Pelbagai-bagai tak boleh. Nampak? Okey, kalau D memang salah lah. Dia tak boleh single macam tu. Jadi yang tepat apa? Jawapan yang paling betul ialah B. Berbagai-bagai cara telah dilakukan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada ya? Boleh kita teruskan lagi? Okey, boleh. Boleh dengar suara saya dengan jelas takut ada yang lagging ke ya? Senyap je. Okey, boleh. Nice. Alright, kita tengok soalan 11 dan 12. Soalan 11 dan 12, kamu kena pilih ayat yang betul. Dekat soalan ni dia tak ada cakap contohnya tengok perkataan bergaris. Perkataan bergaris tu betul ke salah? Dia tak ada cakap macam tu. Ataupun dia kata tengok perkataan yang berhuruf condong. Pun tak ada juga dia cakap macam tu. Kamu kena tengok keseluruhan ayat tu. Ayat tu betul ke salah. Okey, kita tengok nombor 11, nombor 1 ya. Bawang putih itu telah dimayang oleh saya untuk ditumis. Pernah dengar tak perkataan dimayang? Okey, dimayang ni apa dia? Siapa tahu mayang ni apa dia? Okey, mayang tu hiris ke, tumbuk ke apa? Okey. Sebenarnya mayang ni dia lebih kurang macam kita cincang. Tahu cincang? Kita hiris nipis-nipis. Okey? Kita tengok dekat sini, saya tuliskan ya, dimayang ni
Maksud mayang tu ialah hiris, nipis, nipis. Okey, hiris. Hiris tu maksudnya dia macam potong. Tapi untuk benda yang kecil ya. Okey. Hiris, nipis, nipis. Okey, halus-halus je. Alright. Yang ini kita tengok biasanya mayang ni guna untuk apa? Di mayang ni memang kita gunakan untuk bawang. Okey, bawang. Pernah tak tengok mak-mak masak? Mak kita masak. Kalau mak kita masak, kalau dia macam ada cara, macam-macam cara kan. Ada yang apa nama? Yang kita cincang kecil-kecil kan. Ada yang terus ketuk je macam tu. Tapi ada setengah orang bawang tu dia potong kecil-kecil. Itu maksudnya dimayang. Ya? Okey, jadi nombor 1, kita tengok dimayang oleh saya. Betul ke salah dimayang oleh saya ni? Okey, dimayang oleh saya ni salah. Sepatutnya apa? Yang ini ayat pasif. Okey, bagus. Ada yang ingat lagi. Dimayang oleh saya. Okey, salah. Kenapa salah? Sebab ini kata kerja pasif. Di dan juga oleh kan. Tak boleh bertemu dengan kata ganti nama diri pertama. Okey, bagus Fatin Jasni. Fatin Jasni. Okey. Jadi jawapan yang paling tepat apa dekat sini? Sepatutnya ialah saya mayang. Saya mayang. Okey. Jadi ayat yang pertama, ayat dia salah. Habis tu imbuhan di dan oleh ni boleh bertemu dengan apa? Kata ganti nama diri yang ketiga sahaja. Sekarang ni saya ni kata ganti nama diri pertama kan. Tak boleh buat di. Lepas tu kata kerja. Lepas tu oleh bertemu kata ganti nama diri pertama. Tak boleh. Ya. Syarat dia mesti ni dulu. Kata ganti nama diri ataupun subjek bertemu dengan kata kerja tu. Jadi nombor 1, penggunaan dimayang oleh saya tu salah. Ya. Salah. Okey, kita tengok. Betul-betul nombor 1 ni kita potong. Alright. Apa jawapan yang ada nombor 1? Jawapan yang ada 1 ialah A. 1 dan 2 dan juga C. 1, 2 dan 3. Okey. Kita tengok nombor 2 pula. Okey. Di hari cuti, ramai pengunjung berkelah di pantai hiburan Rompin. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Di hari cuti. Sepatutnya apa? Sepatutnya pada. Okey, good. Bagus students ni. Okey, sepatutnya pada hari cuti. Okey, jadi nombor 2 ni kita potong siap-siap. Yo. Potong siap-siap nombor 2. Alright. Apa jawapan yang ada 2? D. D tu ada 2. Jadi kita potong D. Tinggallah satu jawapan. Apa jawapan dia? 3 dan 4. 3 dan 4 tak ada kesalahan ya. Ketam kayu yang digunakan oleh tukang kayu itu diperbuat daripada kayu cengat. Ketam kayu ni maksudnya alat untuk kita buat kayu menjadi halus. Tahu halus? Alat untuk kita gosok kayu supaya kayu tu dia tak ada benda-benda yang halus yang macam apa kecil yang boleh masuk dalam kita punya daging ataupun kulit kan. Jadi ketam tu alat untuk membuatkan kayu menjadi lebih halus ya, lebih licin. Okey, nombor 4. Encik Halil menghadiahi isterinya sebentuk cincin berlian sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Betul. Okey, menghadiahi. Kalau kita tengok dekat sini ada imbuhan akhiran i kan? Okey. Memang dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan kata nama ataupun orang. Jadi ayat ni betul, dia tak ada salah apa-apa. Kalau menghadiahkan, okey. Dengar betul-betul. Kalau menghadiahkan, ada yang cakap sepatutnya menghadiahkan. Okey, menghadiahkan. Yang ini saya tak terangkan lagi belum Okey, tak apa. Kita tengok. Menghadiahkan. Okey, dia bertemu dengan objek. Dia mesti bertemu dengan benda ataupun objek yang diberikan tu. Okey, jadi kalau kita nak guna imbuhan akhiran kan, okey. Okey, sepatutnya apa? Sepatutnya menghadiahkan. Kita tengok dekat sini.
dia bertemu dengan objek. Apa objek dalam ayat tu? Sebentuk cincin. Objek dia jadi sebentuk cincin kepada ibu. Baru betul. Okey, kalau menghadiahi dia bertemu orang. Okey, imbuhan akhiran i huruf I tu ya, dia bertemu dengan orang, tapi imbuhan akhiran kan dia bertemu dengan objek ataupun benda yang diberi tu ya. Apa barang yang dihadiahkan tu. Okey, faham tak dekat sini? Faham. Ada apa-apa nak tanya ke? Okey, alright. Ingat ya, itu untuk orang, untuk siapa yang terlibat, siapa yang menerima. Okey, kita teruskan lagi dengan nombor 12. Okey, nombor 12. Kita tengok masih sama lagi, yang merujuk kepada penggunaan ayat yang betul. Okey, satu, tanah di hujung kampung itu bukan milik datuk saya, betul ke? Betul. Okey, nombor 1 betul. Alright. Nombor 2. Ayam goreng berempah yang kami makan di gerai itu amat enak sekali. Betul ke salah? Ada yang cakap salah. Ada yang cakap betul ke? Okey, ramai yang cakap salah. Salah dekat mana? Pasti amat tak boleh bertemu dengan sekali. Amat enak sekali. Ui, ramai yang cakap salah Okey, alright. Tak apa, kita highlightkan dulu kat sini. Nanti saya terangkan Okey, amat enak sekali ni kamu rasa salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Sebab amat kata penguat, sekali pun kata penguat, betul? Okey, kita tengok yang seterusnya. Alright. Nombor 3. Encik Henry, nanti saya terangkan amat enak sekali ni Okey, Encik Harry dan membawa keluarganya makan malam di restoran Aminah Tom Yum. Betul ke salah? Di restoran Aminah Tom Yum ataupun di restoran Tom Yum Aminah? Mana satu yang betul? Okey, restoran Aminah Tom Yum. Sian, nama Aminah tu Tom Yum. Ya. Okey, yang ini pun salah ni Kita tengok dekat sini. Sepatutnya restoran Tom Yum Aminah. Sekejap lagi saya terangkan Okey, ramai yang macam keliru ni. Alright, nombor 4. Ani Hazrina duduk antara Kamal Hazli dengan Siu Fong. Okey, antara ni salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya di antara. Di antara ni merujuk kepada tengah-tengah. Okey, kedudukan di tengah-tengah. Alright. Nombor 4 ni salah. Nombor 3 pun salah. Salah dekat mana yang nombor 3 tu? Nombor 3 ni, okey, dia salah dekat nama restoran tu. Sepatutnya restoran, okey, restoran Tom Yum, okey, Tom Yum Aminah. Ini yang betul. Dia macam apa nama? Kita ada belajar, ingat tak? Yang cari kesalahan bahasa tu yang klinik pergigian. Apa? Nama orang kat belakang sekali. Okey, macam tu juga dengan nama sekolah. Contohnya sekolah kebangsaan. Kalau kata nama khas pun dia salah juga penggunaan hukum DM diterangkan. Okey, kalau kita letak contoh ada yang cakap kat sini tapi itu kata nama khas. Cuba kalau kita letak nama klinik. Tengok klinik cikgu pergi klinik pergigian tapi cikgu buat klinik Aminah. Klinik Aminah pergigian. Betul ke salah? Dia nak cakap pasal klinik Aminah ke nak cakap pasal klinik pergigian? Ya, salah. Macam tu juga nama kedai makan. Ya. Susunan kata nama khas, okey. Perlu mengikut hukum DM juga. Diterangkan, menerangkan tu. Okey. Sekarang kita tengok nombor 2. Nombor 2 ni, apa yang salah dekat sini? Okey, yang ni dia tak ada kaitan sepadam saja je bagi contoh klinik pergigian ni. Okey. Nombor 2 ni sebenarnya okey, betul. Amat enak sekali, betul. Okey, apa yang boleh bertemu dengan sekali?
Biasa kita macam tengok kalau ada sekali tak boleh bertemu dengan kata penguat lain, betul tak? Ada 3 kata penguat yang boleh bertemu sekali. Iaitu apa? Okey, yang pertama amat. Amat. Yang kedua sangat. Okey, dan yang ketiga sungguh. Amat, sangat, sungguh ialah kata penguat bebas. Kata penguat bebas ni apa dia? Kata penguat yang boleh ada dekat depan ataupun ada dekat belakang. Jadi amat sangat sungguh ni dia boleh bertemu sekali. Ayat itu tak salah pun. Okey? Contohnya amat cantik sekali. Sangat pula, ya Allah. Sangat-sangat. Sorry. Dah kenapa sangat? Okey. Sangat. Sangat pula. Alright. Kita tengok dekat sini. Amat sangat sungguh boleh bertemu sekali. Yang tak boleh bertemu sekali selain daripada amat sangat sungguh. Contohnya apa? Okey, contohnya kata penguat paling. Dekat mana saya nak tulis? Okey, contoh dekat sini. Rumah. Okey. Rumah itu. Okey, rumah itu. Lepas tu kita buat paling. Alright, paling. Lepas tu kata penguat dia bertemu dengan kata adjektif, betul? Contohnya paling cantik. Paling cantik. Lepas tu ada lagi kata penguat sekali. Alright. Dekat sini paling ni dia merujuk kepada kata penguat darjah penghabisan. Darjah penghabisan tu maksudnya dah paling atas dah. Yang tertinggi ya. Okey, jadi paling dia tak boleh bertemu dengan apa? Tak boleh bertemu sekali. Yang ini dia paling cantik ataupun cantik sekali. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kata penguat ter. Tahu ter? Ter. Okey. Contohnya dia merupakan murid terpandai. Okey, terpandai sekali. Tiba ada sekali pula. Dah ter tu maksudnya darjah penghabisan. Okey. Pun tak boleh juga ya. Sebab kalau dah ada ter tak boleh bertemu sekali. Terpandai ataupun pandai sekali. Jadi kalau kamu jumpa contohnya amat cantik sekali, betul. Sungguh cantik sekali pun betul. Sangat cantik sekali pun betul. Kenapa? Sebab ini merupakan kata penguat bebas. Kata penguat bebas dia boleh bertemu dengan sekali. Okey, saya tulis kat sini kata penguat bebas. Okey, dia bertemu kata penguat. Okey, kata penguat bebas. Dia boleh bertemu sekali. Okey, tak salah pun. Jadi nombor 2 jawapan dia betul ke salah? Betul. Okey, ayam goreng berempah yang kami makan. Betul ya. Di gerai itu amat enak sekali. So yang mana satu jawapan dia? Jawapan dia ialah A 1 dan 2. Ada apa-apa nak tanya tak? Jelas ke semuanya? Jelas okey, di antara ni apa dia tadi sir? Di antara ni merujuk ruang tengah-tengah. Dia duduk di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah. Maksud dia contohnya di antara A dengan C ada B. Dekat tengah-tengah ya. Okey. Alright, jelas sir. Mantap. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Kita tengok nombor 13. Okey, pilih ayat-ayat yang mempunyai maksud yang sama. Maksud dia berikan satu ayat. Okey. Lepas tu kamu kena pilih jawapan yang mana jawapan tu dia sama dengan ayat yang diberikan. Ataupun maksud yang paling hampir. Dia paling hampir. Yang ini memang kena baca satu-satu ya. Okey. Sekarang kita tengok nombor 13. Kawasan pelancongan merupakan tempat yang paling sesuai bagi seseorang mencari ketenangan dan beristirahat. Okey, kita tengok A. Okey, destinasi pelancongan
sesuai bagi orang yang suka merehatkan diri daripada suasana tenang dan sepi. Lah tiba merehatkan diri daripada suasana tenang yang sepi. Maksud dia pergi mana? Dia pergi tempat yang hiruk pikuk. A tak berapa tepat. Okey, B. Ketenangan dan kesunyian destinasi pelancongan membolehkan kita berehat dengan tenang. Tak, sama. Okey. C. Untuk mendapatkan ketenangan fikiran sambil berehat, seseorang mesti mencari destinasi pelancongan. Pun kurang tepat. Okey, D. Tempat yang sesuai untuk sesiapa sahaja menenangkan fikiran dan merehatkan badan ialah destinasi pelancongan. Mana yang paling tepat ataupun hampir yang paling sama dengan ayat diberikan? Jawapan dia D. Ya? Okey. Ada yang tanya, Sir, apa beza istirahat dengan istirahat? Jawapan dia yang paling tepat ialah beristirahat. Okey, ejaan dia beristirahat, bukannya beristirahat ya. Beristirahat tu apa maksud dia? Maksud dia berehatlah. Berehat, menenangkan fikiran, relax, tak fikir pasal kerja, ya. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Soalan 14 dan 15. Okey, soalan 14 dan 15 ni macam mana? Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi penyataan. Dia bagi peribahasa, yang mana peribahasa tu kamu kena tengok tepat ke tidak dengan jawapan yang diberikan, sama ada dia punya maksud ataupun dia punya peribahasa yang hampir sama ya. Kita tengok contoh nombor 14. Pepatah di bawah menyatakan kepentingan budi dalam kehidupan kecuali. Nampak tak? Kepentingan budi ni maksud dia kebaikan orang buat baik. Kebaikan orang buat baik. Faedah berbuat baik kepada orang lain. Okey. Maksud dia kalau ada kecuali, okey. Tengok kat sini. Kalau ada perkataan kecuali, maknanya jawapan A, B ataupun C, mana-mana 3 jawapan, dia betul. Salah satu daripada 4 jawapan tu, sama ada A atau B atau C ataupun D, dia tak tepat. Jadi itu yang kamu kena pilih. Tengok kalau dia cakap kecuali. Okey, kita tengok A. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ada kaitan tak dengan kepentingan budi? Ada. Okey. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Ini merujuk kepada bekerjasama ni. Okey, dia menerangkan kerjasama. Okey, seterusnya dia macam tak ada kaitan kan? Macam tak ada. Kita tengok jawapan seterusnya. C. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Betul tak? Ada kaitan dengan kepentingan budi? Maksud dia orang akan kenang kita kan? Betul, ada sir. Okey. D. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Betul tak? Pun betul juga. Ada kaitan dengan kita berbuat baik kepada orang. Okey, jadi jawapannya ialah kecuali apa? Kecuali dia B. Sebab B tu dia cerita pasal bekerjasama. Ya. Okey, seterusnya. Ada apa-apa nak tanya? Kita ada berapa minit lagi? 8 minit lagi. Kejap je. Izinkan seminum. Bismillah. Sedapnya air kotak ni. Sekarang ni senang je. Beli air kotak banyak-banyak, air kotak kecil. Simpan dalam peti ais. Boleh minum pada bila-bila masa ya. Nak bancuh kadang-kadang tak sempat ataupun malas. Okey, kita tengok nombor 15. Kinder Bueno sah. Kinder Bueno pun ada. Yang ada Ferrero Rocher, Kinder Bueno. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan 15. Soalan 15 berdasarkan gambar. Nampak tak apa dia gambar tu? Kinder Joy, ya Allah dalam mahal. Kalau sejumpa anak buah ke apa, dia paunya pakcik dia ni Kinder Joy. Kadang-kadang seorang minta 2 kali dengan 5 orang. Ya Allah, tak ke habis duit dia. Sebab tu kena kerja keras. Duit untuk anak buah lah, beli Kinder Joy. Lepas tu berebut-rebut pula tu mainan walaupun dah ada seorang 2. Okey, kita tengok gambar kat sini gula dengan semut. Tahu gula dengan semut? Ada gula, ada semut. Ya Allah, senangnya. Ada gula, ada semut. Mati semut kerana gula ke tidak? Naik seperti semut, turun seperti ribut. Tak ada kaitan dengan ribut. Semut dipijak tidak mati, gajah diarung berkelimpangan. Pun tak ada kaitan. Tapi yang kaitan dia,
maksud dia kalau ada gula tu, semut akan bertumpul dekat situ, betul? Maksud dia dekat mana ada punca rezeki, dekat situlah orang berkumpul. Ada ramai orang. Jadi jawapan dia apa? Nombor 15. 15 jawapan dia A. Senang je. Okey. Seterusnya, nombor 16. Nombor 16 ni, 16 hingga 20, soalan berkaitan apa? Soalan berkaitan pemahaman petikan. Yang mana petikan tu dia boleh ambil daripada antologi kamu, betul tak? Dia belajar berkaitan antologi kan? Okey. Jadi kita tengok sama-sama dekat sini. Ini petikan drama. Kita tengok ya. Dia ambil sikit je petikan tu. Pendakwa raya, bulat bin leper, adakah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 kamu berada di Taman Gagak Putih? Tertuduh 1 jawab, ya benar tuan. Okey. Pendakwa raya tanya lagi. Pendakwa raya ni yang apa nama, peguam. Peguam yang ingin menyoal ya soal siasat tu. Dan pada waktu tersebut kamu telah makan sebiji pisang dan membuang kulitnya. Tertuduh 1 jawab, ya benar sekali tuan. Pendakwa raya tanya lagi, dan dalam waktu yang tersebut itu seorang nenek yang sedang berjoging, nenek berjoging, telah terpijak kulit pisang yang kamu buang, lalu tergelincir dan jatuh. Kejadian itu menyebabkan pinggangnya patah dan mati dalam perjalanan ke hospital. Pendakwa raya tanya, adakah kamu mengaku bahawa kenyataan ini benar? Tertuduh 1 jawab, kenyataan itu tidak benar tuan. Okey. Sekarang kita tengok soalan dia. Okey. Di manakah tertuduh berada pada 10 Januari 1988 antara pukul 8 pagi hingga 9 pagi? Dekat mana? Jawapan dia di Taman Gagak Putih. Ada tak dalam apa nama petikan tu? Ada, pilih je. Okey. Nombor 17. Apakah yang terjadi sebaik-baik saja nenek tua yang sedang berjoging terpijak kulit pisang? Apa yang terjadi? Okey, tergelincir dan patah pinggang. Kita tengok apa yang jadi. Sekarang kita tengok nenek tu dia jogging, lepas tu dia terpijak kulit pisang yang kamu buang, lalu apa? Tergelincir dan jatuh. Kejadian itu menyebabkan pinggangnya patah. Okey. Sekarang kita tengok jawapan yang paling tepat ialah A. Okey, nombor 17 jawapannya A. Tergelincir dan jatuh. Habis tu kalau patah pinggang tu, kita tengok dekat sini keyword dia yang mana tahu? Kata kunci dia sebaik-baik sahaja. Kalau dalam bahasa orang putihnya kita sebut right after. Maksudnya nenek tu terpijak kulit pisang tu, apa yang terus terjadi? Dia tergelincir, jatuh. Daripada jatuh tu barulah dia patah pinggang. Apabila patah pinggang barulah dia mati, meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Ini rekaan dia, ya. Okey. Jadi jawapan yang paling tepat nombor 17 ialah A. Okey, nombor 18. Apakah perwatakan yang ada pada tertuduh 1? Dia penakut ke? Perwatakan dia tidak. Dia seorang yang berani. Okey, dia tak penakut. Okey. B. Seorang yang adil menjalankan tugasnya, tak ada kaitan. Yang adil tu siapa? Yang adil tu merujuk kepada pendakwa raya tu. Okey, C. Seorang yang berani mempertahankan pendiriannya. Ya, betul. Okey. Kalau D, seorang yang terburu-buru. Tak, dia tenang je, betul. Tenang jiwa. Dia tenang. Ya, betul tuan. Tidak benar sama sekali tuan. Dia tenang je ya, tak adalah dia gelabah. Terburu-buru tu maksud dia gelojoh, dia gelabah ya. Gelabah buat sesuatu benda, tak relax. Okey. Nombor 19, nyatakan 2 nilai yang terdapat dalam petikan drama mahkamah tersebut. Apa nilai yang terdapat dalam petikan? Keberanian dan kasih sayang ke? Keikhlasan dan kerjasama, kegigihan dan ketelitian, kejujuran dan ketegasan. Jawapan yang paling tepat, Qayyum kata D, Nakib pun kata D, Fath pun kata D. Ya betul, kejujuran dan ketegasan. Jujur tu siapa? Jujur tu yang tertuduh, lepas tu tegas tu pendakwa raya. Okey. Nombor 20, last. Alright. Berikut merupakan kepentingan kesedaran sivik dalam diri seseorang kecuali kepentingan kesedaran sivik. Apa dia? Okey, kita tengok akan meningkatkan kes vandalisme ke? Takkanlah kesedaran sivik meningkatkan vandalisme kan?
Tak boleh diterima. Okey, A salah. Okey, B. Mengelakkan seseorang daripada melakukan perkara yang negatif. Betul. Dia nak kecuali. Dia nak kecuali. Jawapan dia A, ya Allah. Kecuali. Maksud dia semua jawapan betul. 3 daripada 4 jawapan betul kecuali A terang-terang salah. Tak habis baca Jadi nombor 20 A, faham? Okey, kesedaran civic tu apa? Kesedaran civic tu kesedaran berkaitan dengan sikap sikap yang baik. Okey, maksud dia kalau tak ada civic, maksud dia tak ada perangai yang baik. Ada civic, ada sikap yang baik. Itu maksud dia ataupun nilai murni. Okey. Nombor 20 A, 19 D, 18 C, 17 A, 16 D, 15 A, 14 B, 13 D. Okey, dapat ke jawapan? Dapat 20 per 20. Tahniah. Okey. Terima kasih semua kerana masih setia bersama-sama dengan saya sehingga ke saat ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya, boleh? Okey. Take care semua, jaga diri, jaga hati. Lepas ni ada kelas lagi gitu. Assalamualaikum, salam Jumaat dan salam sejahtera. Tata diri tutup. Semoga ceria selalu. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.